Ada yang recommend? Ni Milo dia Milo lah. Satu sekali Milo Tonggeng. Milo Tonggeng dia. Oh. Pagi ni dekat Kelantan ni Abang Fizi ajak kita breakfast dekat Milo Tonggeng. Milo Tonggeng ni tempat yang paling famous dekat Kelantan ni, time breakfast. Dia dapat nama Milo Tonggeng ni sebab Milo tu dia bancuh dalam teh, dia goreng-goreng, dia tuang untuk orang. So macam memang kau-kau lah. Tapi kalau dekat KL nama dia Milo Tabur sebenarnya. Kat sini kat Kelantan nama dia Milo Tonggeng. Okey, sampai dah. Milo Tonggeng. Okey, terima kasih. Inilah Milo Tonggeng yang digembar-gembur kan. Tapi tu lah Milo Tonggeng dia banyak sangat sampai tumpah-tumpah atasnya je. Kita try rasa macam mana rasa Milo Tonggeng. Kalau saya jogging, ini tempat kau betul-betul kau lah Milo dia. Dah padu-padu gila. Pagi-pagi sedap. Minum Milo memang bertenaga. Tapi Milo Tonggeng dia memang sedap lah. Dia tak rasa macam manis yang overkill lah. Dia macam susu dia just nice, Milo dia pun just nice. Betul tak? Dia letak dalam tin susu tu, susu yang dah cair dengan campur dengan air sekali dah. Dia bagi lagi. Kalau bagi sebagai. Makan apa? Ramah? Ramah sangat. Semua lauk yang kat Kelantan semua ada sini kan. Ada nasi dagang, nasi tupai, nasi kerabu, Nasi daging. sate pun. Sate pun ada. Semua ada kat sini tau. Nak try nasi dagang Kelantan pula. Makan dulu. Memang terasa Pantai Timur lah. Diet. Makan nasi lagi. Nasi dagang Kelantan sedap kat sebenarnya. Tapi dia ada rasa manis sikit. Compare dengan nasi dagang Terengganu. Dia ada rasa unik dia. Kenapa? Tupai kan? Asal-usul kan? Bawa e-travel kan? Nasi tupai ni dia campur semua dalam daun pisang ni, lauk-lauk, nasi apa semua, dan dia gulung, dia letak dalam beg. So bila nak makan, dia keluarkan balik, dia makan. Try. First time ni? Sedap. Ini apa? Macam serunding kan? Serunding. Sedap ke serunding? Nasi tupai. Sedap lah. Telur dia sedap tapi manis, memang betul-betul manis. Oh ni telur? Nasi tupai ni dia macam nasi impit lah. Dia macam hancur nasi tu, dia kapit-kapit dan dia gulung dalam daun pisang ni. Kalau macam kita makan nasi yang macam ni, bila masuk mulut dia macam mekat-mekat mulut kan, tapi sedap. Dia macam kita makan nasi biasa, cuma bentuk dia macam ni. Bila tabur gantung. Lama dah kedai ni? Awak tak beranak lagi. Tahun bila start? Saya tak tahulah, tapi 30 lebih lah. Datang sini kena bungkus bawa balik tau. Dia tak cukup, serius cakap. Kalau datang Kelantan ni, tak datang Pasar Siti Khadijah memang ni lah, tak cukup lah sebenarnya. Sebab Pasar Siti Khadijah ni antara pasar yang paling ikonik dekat Kelantan ni. Sebab dia punya pasar warna-warni macam ni. Sebenarnya nama Pasar Siti Khadijah ni diberi oleh Tuan Guru Nik Aziz dulu. Sebab rata-rata dekat sini peniaga perempuan lah dululah. Tapi sekarang macam lelaki pun dah start masuk dalam ni. Kawasan ni ada sayur-sayuran. Barang, ada barang basah kat sini, ada barang kering, baju-baju pun boleh ada kat sini. Jadi dia macam mall lah kalau zaman dulu. Jom kita tengok lagi kawasan ni. Kat sini ada jual macam-macam barang-barang pasar. Ada kopok lego, ada macam-macam lah. Ada budu-budu kat sini, so boleh beli makanan kat sini. Kelapa laut. Oh, pelik kelapa laut. Dia rasa kot ni? Rasa yang sama tapi aroma yang lebih ni lagi.
Tengok benda-benda pelik tu, tak pernah tengok tu. Dawan tu. Kita hari ni hari kedua datang sini. Sebab banyak sangat benda pelik. Oh, ya tu. Datang beli lah. Tak, jalan je. Banyak sebenarnya benda pelik-pelik yang tak pernah tengok dekat sini tau. Ada kecendawan tu, ada nisan pelik-pelik ni. Nisan kampung dia lain, dia cakap lagi wangi dia cakap. Lepas tu jering tua macam tu memang tak jarang lah, susah lah nampak. Jom, atas. Tapi memang semua sederet ni kedemah. Kat luar lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Apa yang best dekat pasar Siti Khadijah ni, dekat belah luar dia ada jual banyak buah-buah macam ni, and then sederet ni semua jual emas. Semua kedai emas tau. Tengok. Kedai emas ni beli emas macam beli buah. Ramai gila. Ada promosi. So bila tak pelik lah bila datang Kelantan ni tengok awet-awet Kelantan ni pakai emas sampai ke siku apa semua. Itu memang normal kat sini, banyak kedai emas. Kalau kedai emas KL ada security, sini selamba. Kelantan ke Terengganu memang macam ni. Baik-baik belaka. Alhamdulillah di sini. Ada kata baru pula. Kata bagus pula lagi. Dua ni sama, saya subscribe baru. Terima kasih. Okey, kita nak pergi ke tengok perabot kayu lepas ni. Oh, tapi dekat luar ni ada beca-beca macam ni. So kita boleh naik kalau kita pusing Kelantan ni naik beca. Meriah dia punya beca. Kita buat daripada bulan ni nak sambung Merdeka bulan 8. Kita kena buat dah. Daripada rendah ni kita buat situ. Seluruh Malaysia mari. Ambil gambar sini. Lawa pakcik. Ambil gambar pakcik. Ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum encik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ni awak. Kenalkan ni Cik Saiful. Cik Saiful. Saya Fikri. Saiful. MYR. Saya Fikri. Adi. Saiful. MYR. Hari kedua kat Kelantan ni, kita orang dekat Tumpat, Kelantan. Nak tengok dekat MYR Construction ni, dia buat macam-macam kabinet dapur, kabinet untuk government, apa semua, kursi-kursi meja pun dia buat kat sini. Tapi hari ni dia orang tengah buat kabinet-kabinet dapur. Nak tengok macam mana kabinet tu daripada papan yang kosong, yang single plane, jadi siap. Yes. Jom. Okey, saya Ahmad Saiful Hasni bin Abdullah Sani, berasal daripada Kota Baru, Kelantan, dan saya sebagai CEO kepada MYR Construction Sdn Bhd. Jadi MYR ni bermula daripada 1994. Saya ni generasi kedua, mengambil alih daripada ayah saya lah. Bermulanya MYR ni 1994 ni bawah vendor Guthrie Furniture lah, dan saya take over MYR bermula pada tahun 2005. About furniture ni masuk dengan kosong sebab dulu daripada bidang perakaunan terjun dalam bidang pembuatan ni, jadi macam something new lah. Tapi daripada situlah kita belajar macam mana nak handling kilang, pembuatan kabinet apa semua lah. Ayah saya tu pun dia develop syarikat ni start pada zero pun, memang dia pun memang ada sedikit-sedikit asas lah. Totally memang MYR Construction ni memang different lah. Dulu fokus ni banyak on memang 100% government punya market. Jadi dulu kita bawah vendor Guthrie Furniture, jadi dialah yang supply semua tu. Jadi daripada situ MYR 2004-2005 memang banyak fokus on government punya market lah. Bermula daripada tahun 2016 baru kami explore untuk open market punya produk. Contoh open market punya produk ni adalah macam kitchen cabinet, wardrobe, kabinet TV. Kita memang fokus pada 3 item ni sajalah. First step. Kita dah standby ambil panel tu dari awal. Besok dia orang tu potong di mesin ni lah. Bila kita potong sini kan. Lepas pada siap potong tu kita terus susun atas pallet tu lah. Ini mesin auto panel saw lah. Auto panel saw. Kita buat bahagilah. Kalau body kita susun atas pallet yang situ. Daripada potong tadi kita buat pouring untuk lubang macam ni lah yang ni. Lubang macam ni lah. Ni lubang dia. Skipper. Habis yang tu kita akan pergi ke edging. Kita sampai edging. Edging yang tepi ni. Dia ada 2 pecahan. Kalau tak ada formica,
kita direct pergi pada aging. Kalau ada Formica kita pergi sini. Oh, ni untuk tampal Formica pula. Yang ni tengah tampal ni. Tengah tampal. Oh. Aging PVC. Yang ni laminate. Yang ni kali saya kita pergi pada mesin aging lah. Dia tampal tu PVC tu. Lift aging. Aging mesin. Aging mesin. Siap ni. Siap. Mesin ni dia tutup apa yang lubang-lubang macam ni, jadikan clean macam ni. Lepas pada kita aging body kan. Kita terus pasang sini lah. Ni tempat pemasangan body. Kita akan pasang sini. Lepas tu lepas pada kita pasang body tu kita letak sini. Nanti ada orang tolong cuci. Lepas pada siap sini. Cuci kita akan wrapping. Wrapping barang siap semua kita letak sini. Wrapping. Ni tempat barang siap hantar lah. Untuk hantar lah. Oh, dia siap ada ni lah. Nama siapa? Kita ada tagging. Bila dia orang siap wrapping, dia orang tahulah tempat mana yang nak letak. Dulu nama MOR ni lebih kepada saya punya ayah dulu lah yang set up nama MOR ni dulu. Sebab bila kita dah masuk tu nama ni memang dah establish dan saya pun just fokus pada nama MOR ni saja. Dulu kita melaksanakan konsep subkontrak. Maknanya kita sub pada orang masa tu ramai lah. Mungkin dalam 50 orang pekerja pernah sampai lah masa tu. Tapi bila saya masuk, banyakkan saya ubah pada sistem line production lah. Dan sekarang ni Alhamdulillah lah kita stay maintain dalam 30 orang. Ini designer kita lah. Ni contoh dia orang tengah buat untuk rumah customer lah. Rumah customer. Biasa kalau customer datang, kita akan provide dengan servis ni sekali lah. Servis design Servis design sekali lah. Weh, ni dah siap ni. Yang ni dah siap. Ini semua 3D ni? Wih, macam real betul tu. Ada berapa designer? Designer kita ada 3 orang. 3 orang. Yang 2 orang fokus pada A to Z lah. And then kita ada yang bahagian production designer lah. Bagi production designer, dia menggunakan satu software iaitu NS Operator. Top view chipboard lah. So yang petak-petak ni adalah segregation part of size dalam satu design body kabinet. Dia akan ambil daripada design, dia akan buat sizing apa semua, dia akan masukkan dalam computerized dia lah. That's why customer tak perlu risau dari segi sizingnya tak cukup apa semua. Jadi memang kerja dia. Kerja dia. Semua precise lah. Lepas tu daripada sini dia ambil detail-detail data ni, letak dalam mesin kat sana. Mesin yang akan potong apa semua ikut lah. Kalau ikutkan masa zaman PKP itu, kita terpaksa stop all operation kita dan semua pekerja memang di stop lah. Tapi Alhamdulillah dapat bantuan masa tu daripada MTIB sendiri, daripada Perkeso. Dapatlah bernafas sikit. Mana walaupun still tak kerja, kita dapat still bayar gaji pekerja juga. Kita daripada sub punya sistem nak pergi pada line production punya sistem, itu adalah cara yang cukup rumit sebab kita bermain dengan human, manusia. Jadi mentaliti bila dah lama bekerja dalam sub punya konsep ni, nak tukar pada yang line production ni dia berbeza sikit. Itu cabaran dan kami pun mengambil masa 2-3 tahun untuk develop SOP, develop sistem apa semua untuk dapatkan flow line yang macam sekarang ni lah. Ni kebanyakan ni kita guna untuk tabletop. Ni batu betul lah ni? Ni batu betul lah. Jadi kita panggil dia granite. Granite? Granite ni batu, maknanya batu campuran jugalah. Jenis-jenis batu lah. Lepas tu harga dia semua lain lah ni? Harga sama je. Harga sama je. Untuk government kita cover Kelantan, Terengganu, Pahang. Untuk open market kita cover Kelantan dan hujung-hujung Terengganu sahaja. Okey, MTIB ni cerita dia sentimental value jugalah bagi saya. Sebab first timer masa tu saya ingat kita tengah running untuk projek kursi meja murid. Saya ingat saya masa tu kita baru start untuk nak buat production. Masa tu kita tak ada mesin. Kita hanya just ada banyak mesin-mesin manual. Ada MTIB punya program lah. Saya ingat saya masa tu Puan Zaibi. Jadi dia pun pelik macam mana usahawan ni boleh datang Demek ni. Jumpa cakap kita ada masalah, kita tengah buat ni. And then saya rasa lepas pada tu next dia hantar dia punya pegawai lah. Datang kita punya kilang apa semua. Masa tu MTIB melaksanakan program pemberian bahan mentah. Tak silap saya. Tahun tu tahun 2009 ke 2008 saya ingat saya masa tu lah. 100% dia orang bagi bahan mentah tanpa bayar. Yang terbaru memang dapat mesin yang fully automatic. Bantuan daripada MTIB juga yang berharga beratus-ratus ribu lah bantuan tu.
Belum lagi support di bahagian belakang untuk bahagian training, bahagian banyak lagi lah. Macam program MTIB ni banyak, first saya cakap ni macam bahan mentah. Bahan mentah memang dulu free lah. Memang kita dapat free dan kita gunakan 100% untuk kita punya projek lah. And then yang banyak kita terima dari segi training. Pernah satu ketika kita pergi melawat dekat MUA MFA. Jadi banyak yang MTIB pergi kilang-kilang di sana, kita dapat belajar macam mana dia punya. Sebab nak masuk kilang ni bukan senang Kita orang sendiri pernah pergi kilang, kena dihalau keluar tu. Disuruh keluar balik, mana kita tak boleh masuk. Tapi dengan MTIB ni banyak kita belajar dari segi situ. Masuk dekat production line dia orang. Daripada situ kita dapat implement. Oh, rupanya macam ni production line. Tu satu, part of lawatan. Belum masuk part of training. Training pun banyak yang dia orang buat, terutama dari segi high-end punya mesin, ada kilang-kilang sendiri. And then bantuan yang paling memberi kesan pada kita adalah dari segi bantuan mesin lah. Rasa dah lebih 500k rasa kot untuk total mesin yang MTIB bagi untuk kami sendiri. Itu adalah salah satu sebab saya dapat bergerak daripada government kepada open market. Okey, lagi satu, salah satu bantuan yang paling besar yang kita terima MTIB lah dari segi promotion lah. Promotion tu contoh yang terbaru yang kita akan masuk ni adalah Wood and Lifestyle punya exhibition. Dia buat dekat Maidin Mall Tunjung. Jadi MTIB dia support dari segi tapak untuk exhibition tu sendirilah. Salah satunya adalah daripada PWTC lah masa tu untuk MIF Malaysia International Furniture Fair. Tapi kita dapat masa tu MTIB yang support lah. Jadi daripada situ banyak belajar lah macam mana untuk groom sebagai exporter, kita dapat dari situ. And then daripada situ jugalah yang kita belajar untuk penetrate the domestic punya market. Tu salah satu benda yang besar jugalah. Sebab kalau kita tengok untuk kita sewa tapak-tapak exhibition ni, kalau dekat tempat yang hotspot memang susah nak dapat satu dan dia memang mahal lah harga dia. Actually banyaklah yang kenangan pahit manis tu. Macam saya cerita tadi, dalam salah satu masa pernah company kita orang tinggal 3 orang je dalam kilang. Sebab masa tu kita mengharapkan government punya market. Jadi bila 1 tahun tu berlaku order yang terlampau kurang, di situlah yang membuatkan satu benda yang besar macam jatuh atas kepala kita orang lah. Dan kita orang sendiri pun sebenarnya satu kilang pernah tutup, tersilap invest. Kita orang dulu buka 2 biji kilang, tapi disebabkan government punya order ni menjunam jatuh, masa situlah kita tak dapat nak maintain kita punya overhead dan kita terpaksa let go. Dekat 400k tak silap saya lah. Kita lost dekat situ sahaja. Jadi kita fokus kepada satu dan sampai sekarang alhamdulillah lah kita besarkan yang satunya. Alhamdulillah dekat dari segi pencapaian MUAR ni, firstly kita berterima kasih pada MTIB lah. Industri perkayuan ni kalau kita tengok kurang diceburi oleh Bumiputera. Tapi sekarang ni saya tengok pattern dah terbalik. Banyak sekarang yang budak-budak muda yang bergiat balik menaikkan industri perkayuan ni sendiri. Dan MTIB antara salah satu yang menaikkan balik lah. Dan pencapaian kami yang kami tengok yang paling ni, salah satunya kami pernah memenangi tempat pertama lah untuk Link Renova yang dianjurkan oleh MTIB masa tu. Dan Link Renova ni dia disertai bukan saja oleh Bumiputera tapi non-bumi. Kita bersaing seingat saya dengan 18 company masa tu dan antara top company lah eksporter dekat Malaysia ni. Dan alhamdulillah kami berjaya mendapat tempat pertama. Terima kasihlah kepada MTIB. Nombor 2-nya adalah dari segi score rating. Pun bawah MTIB juga. Maknanya kita mendapat 3 star daripada 5 star tak silap saya. Dan yang lain-lain saya rasa adalah dari segi penetration market lah, benda yang penting. Sebab bagi sesuatu company nak penetrate market ni bukan senang, terutamanya untuk open market. Harapan saya kepada MUAR ni adalah untuk menjadikan ia sebagai worldwide company lah, dengan full teknologi machineries lah. Banyak dari segi masalah dari segi workers punya mahir, tenaga kerja punya mahir. Sebabnya walaupun ada setengah benda yang perlu kita custom, tapi walau macam mana pun kita mengurangkan tenaga kerja mahir itu sendiri. Sebab untuk lokal punya tenaga kerja memang berlaku masalah sedikit lah bagi pihak kami. Jadi kita cuba transferkan benda itu pada teknologi. Terima kasih banyak Encik. Terima kasih banyak juga untuk Fikri dengan Adi. Saya rasa untuk program promosi di Kelantan dah settle lah kot. So saya rasa nanti Fikri dengan Adi akan buka ke lokasi seterusnya. Betul, kita kena Penang lepas ni kan. Banyak kita orang belajar sepanjang trip ke Kelantan ni tau. Cara proses kayu, macam mana daripada chipboard tu jadi perabot yang siap. Betul, itulah kata
kadah dalam industri perkayuan kan, betul Cik Saiful kan? Okey, terima kasih banyak. Jumpa Okey, lagi terima kasih. insya-Allah. Salam. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Fikri. Okey, dah habis trip kita kat Kelantan ni. Macam-macam kita orang belajar kat sini. So sekarang kita nak pergi ke Penang, Georgetown untuk tengok macam mana kayu dekat sana pula. Kilang kayu kat sana. Wah, perkenalkan driver baru kita. Abang Arif. Arif Let's go driver. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Kolak. Okey. Semandak tak ada kat Kelantan kan. Sini Mat Kelantan nama dia. Bye.